Assalamualaikum, welcome back to Azwa Family Channel. Okay, sekarang dah pukul 9 malam, nak Iba tidur. So sekarang ni, hari ni Iba terfikir nak buat reaction untuk satu video yang sebenarnya dia dah 3-4 bulan lepas, kalau tak silap masa mula-mula lagi COVID ni tengah kecoh. So sekarang ni pun still ada lah, cuma video ni dikeluarkan oleh Malaysia Gazette. Okay. Memang video ni dah lama, tapi tak salah kalau Iba buat reaksi kan. So ini adalah first video reaction dari Azwa Family. Kita nak tengok sebab yelah, kita sekarang kita tak tahu macam mana situasi orang, situasi frontline kita menangani masalah COVID ni. Yang kita nampak hanya luaran saja, tapi di dalam hospital kita tak tahu macam mana menangani pesakit-pesakit COVID ni kan. Okay, kita start sekarang lah, kita tak payah BB banyak panjang-panjang. Kita mulakan sekarang. Ya, okey, sampai ni. Masih bertabah okey. Insya-Allah insya-Allah semua dimudahkan. Okey. Mereka berjalankan ujian ini, kita dapat mengesan mereka dengan lebih awal sebelum mereka menyebarkan lagi virus itu kepada populasi lain. Ya Allah, peluh sangat kau ni. Mana sangat dalam Basah kau ni. Serius panas. Susulan kejayaan mini dokumentari Kita Mesti Menang yang mengenengahkan pengorbanan petugas barisan hadapan Hospital Kuala Lumpur baru-baru ini, Malaysia Gazette kini membawakan anda laporan khas tulang belakang yang bekerja di sebalik tabir menguruskan wabak COVID-19. Menurut Pegawai Sains Mikrobiologi Perubatan Jabatan Patologi HKL, Nur Hazmi Rosman, pasukannya juga bersengkang mata untuk menjalankan ujian makmal sebelum seseorang itu disahkan positif atau negatif COVID-19. Sama seperti frontliner yang lain, yang paling terasa ialah apabila sampel yang diterima banyak, jadi kami terpaksa bekerja daripada waktu pejabat hingga kepada 3 shift. Jadi pada masa itu memang terasa penat jugalah sebab nak memastikan semuanya berada dalam keadaan baik, ujian perlu dijalankan pada masanya. Jadi penat tu lama-lama akan terasa jugalah. Proses nyah kumannya, maknanya heat activated menggunakan haba, suhu yang tinggi, jadi kita akan matikan virus tersebut dulu dan kemudian sampel berkenaan kita akan lakukan proses nucleic acid extraction. Prosesnya ialah kita untuk mendapatkan RNA virus tersebut daripada sampel berkenaan. Ini part extraction. Kalau kata yang dekat sana tu adalah masa sampel. Dia ada satu part lagi, PCR. PCR dia nak tahu keputusan sama ada patient tu positif ke negatif. Kerana kita akan mencampurkan nucleic acid tadi dengan bahan reagent. Barulah campuran tadi untuk sampel kita akan masukkan ke dalam mesin real time PCR kita. Akhirnya daripada itu kita akan buat analisa pada keputusannya dan baru kita dapat hasil untuk menentukan bahawa satu sampel itu sama ada mempunyai RNA virus SARS-CoV-2 atau tidak di dalam sampel berkenaan. Bertugas sebagai pakar perunding intensivis di ward ICU dan mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang perubatan, melihat kematian seseorang pesakit bukanlah perkara baru buat Dr. Ismail Tan. Namun,
Beliau tetap meluahkan rasa sedih dan terkilan apabila melihat pembagian pesakit COVID-19 yang terpaksa melalui detik-detik terakhir di dunia ini bersendirian dan hanya ditemani pakar dan petugas kesihatan, bukannya orang tersayang. Itulah yang namanya panas. Kita apa sedikit buat? Yang paling mencabar ialah kita tidak dapat berhubungan secara langsung dengan waris ataupun keluarga yang tersayang. Setiap pesakit COVID yang masuk ke ICU, kita akan update family member setiap hari, melakukan video call untuk waris pesakit supaya mereka dapat sekurang-kurangnya berhubungan dengan ahli keluarga ketika berada di ICU. Puan Mariam, suami Puan Mariam sekarang Cik Kamal berada dalam karantina, pernafasan dia makin teruk. Okey, kita terpaksa masukkan tube untuk mengelakkan daripada keadaannya makin teruk. Cik Kamal, ini isteri di talian telefon. Okey? Buatkan untuk yang baik-baik ni. Okey? Alright, kita kereta. On. Tak boleh, sikit. Jangan sikit. Okey, sikit. Kematian semasa di ICU bukanlah satu event, ia sebenarnya satu proses. So sangat mencabar untuk semua anggota kesihatan, termasuk diri saya sendiri, terpaksa menghadapi saat kematian untuk pesakit. Bila kita terpaksa telefon waris mengatakan yang pesakit yang telah meninggal dunia ataupun akan meninggal dunia, dan mereka akan tanya kita, boleh datang, boleh tengok, ada yang menangis, meraung dalam phone tu. Dan kita tahu kita tak boleh benarkan dia datang. So itu satu saat yang luar biasa. So ada juga beberapa pesakit yang tiba-tiba jantung berhenti dan segalanya. Ya, jantung berhenti dan kita terpaksa buat CPR. Lepas tu baru kita telefon beritahu pasien dah tak ada. Mungkin ramai yang tidak mengetahui bedah siasat pertama pesakit COVID-19 di Malaysia dilakukan oleh Jabatan Forensik HKL, yang mana hasil bedah siasat tersebut membuka satu lembaran baru dalam banyak perkara, termasuklah pengurusan mayat pesakit. Mayat pesakit COVID haruslah dibalut dengan kain putih kain putih cotton pada lapisan pertama dan dimasukkan ke dalam dua lapisan body bag. Lapisan permukaan luar body bag perlulah dinyah kuman dengan larutan sodium hypochlorite 0.5%. Potensi atau risiko jangkitan daripada mayat pesakit COVID tetap ada kepada orang yang menguruskan atau orang di sekeliling. Hasil penemuan bedah siasat kami yang menunjukkan terdapat virus COVID-19 di permukaan badan mayat pesakit COVID, dan juga terdapat virus COVID-19 daripada cecair yang keluar daripada rongga badan. Bagi salah seorang pengurus jenazah COVID-19, Zulina Sulaiman, walaupun bukan petugas kesihatan yang telah menerima latihan khusus dalam menangani wabak, namun mereka tetap bersedia menunaikan fardu kifayah tersebut. Setakat ni diorang cuma tanya memang waris tak boleh tengok ke, memang tak boleh sama-sama bantu ke. Setakat ni cuma satu diorang tanya, tak takut ke? Itu persoalan dia, tak takut ke? Sebab bila diorang dengar COVID je, diorang takut. Jadi saya pun cakap lah, bila kita dah diamanahkan, bila kita dah dipertanggungjawabkan, perasaan takut pun semua hilang. Setiap kali nak mulakan tugas, saya akan telefon mak, abah bagi tahu mohon restu suami. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku tayamum ke atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
apabila jenazah tiba di sini, di mana pasukan saya akan memakai suit PPE yang dikendalikan dan ditaklimatkan oleh pejabat kesihatan daerah, di mana kami akan memakai suit itu berpandukan apa yang diterangkan oleh pejabat kesihatan daerah tersebut. Jadi di atas nasihat daripada pihak KKM dan juga pejabat kesihatan daerah, kita diminta untuk tidak mengadakan talqin, hanya bacaan doa sahaja. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau berikanlah kekuatan kepada kami, barisan hadapan kami, menghadapi mujahadah, untuk menghadapi, Ya Allah, penyakit wabak ini, Ya Allah. Oleh itu, Ya Allah, Kau jagalah kami, Ya Allah. Kau peliharalah kesihatan kami, Ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, Engkau sembuhkanlah. Jika di antara kami ini ada yang telah pergi menemuimu, Ya Allah, Kau rahmatilah mereka, Ya Allah. Kejayaan membendung pandemik COVID-19 bukan di tangan Barisan Hadapan sahaja, tetapi ia adalah tanggungjawab kita bersama. Lengkung yang semakin melandai bukan bermakna kita sudah bebas daripada wabak, kerana peperangan ini masih panjang dan belum tahu akhirannya. Namun hasil kerjasama semua pihak, terutamanya rakyat, mampu menamatkan peperangan ini dengan kejayaan milik kita. We fight COVID-19. Stay safe. Bantu kami untuk bantu anda. Kalau tengok video ni, kalau rakyat Malaysia tak sedar juga, masih berdegil, tak tahu nak cakap macam mana. Bayangkan meninggal sorang-sorang dekat hospital, kan? You tak takut ke? So orang kata harap video ni bagi kesedaran lah dekat rakyat Malaysia. Sebab lagi pun banyak lagi tempat-tempat, walaupun kita sekarang dah berapa hari bulan dah berapa hari bulan hari ni? 13 hari bulan Ogos. Okay, hari tu dah diumumkan 1 hari bulan Ogos, semua orang wajib pakai mask muka. Tapi still lagi yang masih berdegil, masih ramai lagi yang tak pakai mask muka, topeng muka, kan?
Masih lagi ramai, especially yang tua-tua. Lagi satu, ada juga parents yang bawa anak kecil masuk mall, pergi tempat orang ramai, okay? Awak pakai mask, anak kecil tak pakai mask. Kenapa? Anak kecil awak tu ada superpower ke? Antibody badan dia orang kuat ke? Rasa-rasanya kanak-kanak lagi antibody tak kuat. Okay? Cuba fikir. Jangan orang kata nak tunjuk yang awak tu terlampau, orang kata terlampau apa je, senang kata lah, jangan tunjuk degil lah, jangan tunjuk yang awak tu hebat sangat. Okay? Kalau kata dah kena jangkitan, menyesal pun tak guna, dah terlambat masa tu dah. Okay? Bayangkan anak kecil yang baby, tak payahlah pergi mall, tak mati pun pergi mall tu. Kalau anak tak ada mask muka, memang baby tak boleh pakai mask muka kan, tak payah bawa. Okay? Kalau you all nak teringin sangat nak pergi mall tu, cakap dengan pasangan, hari ni I nak pergi mall, you tengokkan anak-anak, tak salah pun. Okay? So fikirkan, jangan nak berdegil-degil, nanti kita yang menyesal, kita yang sakit, kita yang ni, semuanya kita, tak ada orang lain pun. Sebab nak marah siapa kan? Okay? So fikirkan. So korang jangan lupa tekan butang like, share, komen kat bawah. Okay? Dan jangan lupa subscribe channel ni, bagi support untuk kita juga, dan kita akan support you all. Okay? So Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di video akan datang.